Oh, senang. Tak kena ikon. Dah kena sokong tu. Pergi duduk kat situ. Senang nak tengok. Tak nampak muka. Ya, itu salah. Pada kali spam ni. Kita kali buat ni. Dia muka di depan kena. Waalaikumsalam. Hello. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana wa sallim ikhwanana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tengok wajah Ustaz juga. ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Nasir sebagai pengurusi majlis pada malam ini, dan juga kepada seluruh Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah, insyaAllah. Marhaban bikum di dalam grup ini, insyaAllah. Di sini saya ingin memberikan penerangan kepada tuan-tuan, sebab datangnya KV ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang apabila Allah Taala turunkan bala itu adalah daripada al-fasad, daripada kelakuan manusia itu sendiri yang melakukan kerosakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turun al-fasad, turunkan KV yang kita hari ini kena hadapi seluruh dunia, bukan sahaja Safari Haramain, tetapi seluruh dunia, termasuklah orang kata melibatkan umrah dan juga tour luar negara, termasuklah juga dengan luar negara, maka semuanya tidak boleh nak buat penerbangan. Dan penerbangan ditangguhkan. Semua adalah daripada kesilapan manusia sendiri yang melakukan al-fasad, melakukan kerosakan di atas muka bumi dengan melakukan maksiat-maksiat. Inilah Allah Ta'ala turunkan al-fasad, turunkan kawin ini dengan sebab apa? Manusia melakukan banyak kerosakan di atas muka bumi Allah. Maka di situ benda ni, kawin ni bukanlah saya sendiri yang buat. Benda ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, maka kita tertangguh dengan penerbangan kita walaupun kita dah merancang. Wa makaru wa makarullah wallahu khairun makirin. Apa yang kita rancangkan dan Allah Ta'ala pun merancang sebaik-baik perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh nak mengelak, kita tak boleh nak nafikan sebagainya, kerana kita kena akui bahawa benda tadi bila kita merancang, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, maka kita tak akan sampai ke tanah suci Makkah Mukarramah. Kalau kita tak ada duit pun, tapi Allah Ta'ala izinkan kita, kita akan sampai. Inilah sebabnya yang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku mengujikan manusia. Yang kata amanu billah, yang kata beriman dengan Allah Ta'ala. Mana dia kesabaran. Kita kena uji dengan kesabaran, dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi ini, kita kena sabar. Nak buat benda baik, kita kena sabar. Sebab penerbangan yang tuan-tuan nak pergi umrah pada bulan awal, bulan 3, awal bulan 4, maka yang tu telah pun berlaku COVID-19 ni, maka penangguhan penerbangan dan dengan sebab pembayaran dah kita buat melalui penerbangan 2 bulan sebelum kita nak terbang, dia dah kena bayar semua lengkap. Kemudian hotel-hotel dah kena bayar. Kalaulah tuan-tuan sendiri nak tarik diri dan sebagainya, terpulang kepada pihak tuan-tuan, pihak kami alu-alukan. Kalau tuan-tuan kata, tuan-tuan Ustaz saya nak tarik diri, maka penerbangan tuan-tuan burn semuanya. Itu nak abang. Penerbangan dah kita bayar dah. Kalau tuan-tuan nafikan benda ni tak mau juga, nak minta juga, saya pun tak boleh nak bayar apa dah tuan-tuan. Sebab kita kena bayar dah. Penerbangan ni pun bukan saja saya tak bawa. Benda ni memang tak ada. Kapal terbang tak ada dah. Nah, kapten kapal terbang pun tak boleh bawa kapal terbang dah. Kapten kapal terbang sekarang ni jual burger. Jual burger lah ni. Masuk dalam TV apa semua, dia jual burger. Tak upaya. Benda ni bukan saja Safari Haramain, satu dunia. Bukan saya buat, yang ni memang terjadi. Tuan-tuan, kena akui. Yang inilah yang dikatakan ada orang yang tak kata awak lah tak boleh terbang. Tak boleh terbang. Masalah sekarang ni, yang Arab Saudi buka mulai 4 Oktober 2020 ni, iaitu 6,000 sehari rakyat Arab Saudi saja. Bukan kita lah, tuan-tuan. Yang dia buka bulan Oktober tu bukan jemaah daripada luar negara. Yang ni adalah Arab Saudi sendiri yang berstautin di Arab Saudi saja. Yang ada permit yang boleh masuk tu memang ada permit. Tak ada permit tak boleh masuk juga, tuan-tuan. Dan juga pada mulai 18 Oktober tahun 2020, 15,000 jemaah
umrah dan 40,000 jemaah di Masjidil Haram satu hari dia bagi dia benar. Tapi nak masuk pun ada peringkat-peringkat. Sekarang ni kalau kita pergi saat ni pun kalau Arab Saudi benarkan kita pergi, penerbangan ada kita nak pergi, tapi penerbangan itu adalah penerbangan daripada Arab Saudi semata-mata. Bukanlah daripada yang kita ambil dulu Emirates. Kita yang bulan 3, bulan 4 kita penerbangan kita Emirates, tuan-tuan. Bukan Arab Saudi. Dia hanya buka kepada Arab Saudi saja. Nak tukar penerbangan tu tak boleh, tuan-tuan. Sebab dah kita bayar dah kepada mereka. Nah, apabila kita dah nak pergi, kalau Arab Saudi dia buka kepada Saudi Airlines saja, kapal terbang Arab Saudi saja yang boleh mendarat terus ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian pula apabila kita sampai di sana, kita terpaksa kena berada di Madinah, tak boleh keluar. Dalam Masjidil Haram pun tak boleh masuk, dalam Masjid Nabawi pun tak boleh masuk. Kita ada tiga hari. Kita kena duduk dalam bilik hotel sahaja, tuan-tuan. Kemudian apabila 3 hari dah habis kuarantin dah, dia akan hantar ke Mekah. Mekah pun lebih kurang 7 hari. Kita berada di Mekah, hanya boleh buat umrah sekali. Kemudian kita tahu dia pun berasal berada yang satu kita, tuan-tuan. Kemudian akan bagi kita tahu mengikut peringkat-peringkat. Lepas tu kita tak boleh dah buat tawaf umrah yang kali yang kedua. Tawaf sunat pun tak boleh buat dah. Kemudian kita terpaksa lah duduk di hotel semata-mata 7 hari itu, apa pun kita tak boleh buat. Kalau kita pergi saat ni, kita rugi, tuan-tuan. Kita rugi, tuan-tuan. Baik. Dah mulai 1 November, 1 bulan 11 tahun 2020. 20 jemaah umrah luar negara, 60 jemaah di Masjidil Haram satu hari. Yang tu saja yang dia benar. Kita ni Allahu Akbar tak boleh lagi, tuan-tuan. Yang itulah kita kena ada kesabaran. Sabar. Memanglah kita nak montak, semua nak pergi. Saya pun nak pergi, tuan-tuan. Saya pun rindu Kaabah juga, bukan tuan-tuan saja. Saya pun rindu Kaabah. Tapi kita sama-sama buat, tuan-tuan, insya-Allah. Benda ni Allah Ta'ala bagi sebagai ujian kepada kesabaran kita, iman kita ni. Adakah kita ni nak terima ataupun tak? Adakah kita nak protes benda tadi ni? Baik. Kemudian kebenaran penuh apabila risiko tu dapat diatasi, maka barulah kita boleh pergi, tuan-tuan. Ni fasa yang keempat. Baik. Kita tengok pula. Ada yang jemaah kita merongok kata safari Haramain tidak ada lesen penolak umrah. Yang tu telah pun dimansuhkan. Kalau tuan-tuan tengok memang telah pun dimansuhkan dan pihak kami memang ada lesen khas umrah ni, LKU. Dan saya sendiri yang hadir masa tu. Kalau boleh ada Ustaz Nasir dia tolong hantar Ustaz. Kita nak tengok. Dia punya CJ dah. CJ penyertaan. Iaitu daripada saya sendiri, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Jadi telah pun dimansuhkan oleh kerajaan. Dan juga kalau tuan-tuan nak pergi juga dalam yang terdekat ni, tuan-tuan kena buat tambahan 3,000 daripada harga pakej. Banyak kan, tuan-tuan? Dah bayar dah 6,000 tambah lagi 3,000. Jadi berapa? Jadi 10,000 semua. 10,000 tuan-tuan nak pergi umrah. Pergi umrah berapa? 10 hari ya. 10,000. Tapi boleh pergi, boleh saya boleh bawa juga tuan-tuan, tapi kena tambah 3,000. Dan nak tambah 300 pun kita Allah semua duk ngerang dah. Nak tambah 3,000 pula. Kalau kita tambah 3,000, kos dia akan jadi lebih kurang 10,000. 10,000 boleh buat umrah sekali ya. Tapi semua duduk di hotel. Itu masalah dia. Itu saya minta kepada tuan-tuan semua bersabar.
kita akan bagi tahu kepada tuan-tuan penerbangan bila, kalau dah buka elok dah, kita akan terus buat proses dan kita suruh tuan-tuan ikut saja. InsyaAllah. Benar ni Allah Ta'ala mempermudahkan. Baik. Dan juga kos kenaikan ni bukan saja kita yang kena. Bahkan Malaysia pun buat dia punya undang-undang pula, iaitu umur 18 tahun sehingga 50 tahun saja yang boleh pergi menunaikan umrah. Yang ni undang-undang daripada Malaysia pula, baru dia benar. Pening kepala tuan-tuan. Sebab umur 18 tahun sehingga 50 tahun ni, yang ni kira 50 tahun, kita ni umur 50 tahun, saya 53, saya tak boleh diam tahu ya. Saya 53. Kalau ustazah dia 47, boleh lagi. Kalau tuan-tuan yang umur 60 tak boleh pergi umrah. Siapa pula tak boleh bagi? Itu Malaysia. Undang-undang Malaysia pula tak benar. Arab Saudi dia bagi. Tapi Malaysia kata sebab tu takut kena jangkitan virus tadi. Balik susah pula. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan juga nak tawaf pula tuan-tuan, dia berjarak dan juga jemaah yang berkursi roda dan juga warga emas hanya boleh tawaf dekat dengan Kaabah. Dan juga kamera pemasang suhu akan diletakkan setiap pintu-pintu Masjidil Haram. Tuan-tuan nak masuk pun dia akan cek, dan dia akan cek dia punya lesen kebenaran khas. Tuan-tuan bawa ada permit tuan-tuan. Kalau tak ada permit, tuan-tuan tak boleh masuk dalam Masjidil Haram. Hanya dibenarkan sembahyang di hotel sahaja. Hotel pula kos dia tinggi tuan-tuan. Kalau kita naik bas hanya 50 seat, kita boleh naik 20 orang saja dalam bas tu. Kalau tuan-tuan kita pergi di grup 100 orang, tu dia tuan-tuan jenuh 20 jadi berapa? Jadi 5 apa ni 5 bas sekali kita nak bawa. Kos akan naik tuan-tuan daripada segi bas, daripada segi hotel. Hotel pun dia tak akan bagi 4 orang, satu bilik 4 orang, dia akan bagi satu bilik 2 orang. Maka kos dia kena tambah. Kalau kita nak pergi ke dekat ni juga masalah tuan-tuan. Dan juga visa dia pun tuan-tuan bertambah. Visa pun akan bertambah. Visa dia selalunya kita dah buat RM800 seorang visa untuk urusan Arab Saudi. Visa umrah tuan-tuan. Kemudian dia akan tambah 1,500 untuk visa tuan-tuan. Itu pun kos. Itu yang saya abang kepada tuan-tuan ni, supaya tuan-tuan perlu bersabar, pujuk hati, doa kepada Allah. Ya Allah, jemputlah aku sebagai tetamumu, ya Allah. Minta sembahyang tahajud, minta ke Allah, ya Allah, jemputlah kami sebagai tetamumu, ya Allah. Jangan kita keruhkan keadaan dengan kita kata nak saman dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak saman saya tak bawa, saya no problem. Tuan-tuan boleh saman saya bila-bila pun. Saya akan ready. Sebab kami Sdn Bhd, kami ada lesen, besar, dan juga kami ada lawyer kami sendiri yang boleh mempertahankan kes masalah ni. Tu saya minta benda ni, kita sabar tuan-tuan. Tak perlulah kita nak saman dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak batal pun, nak minta balik, duit dah burn. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan hanya ikut saja insya-Allah. Tuan-tuan ikut apa yang saya kata, kita terbang. Kita bergerak tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan akan dijemput sebagai tetamu Allah. Tuan-tuan kena bersabar, banyak kena bersabar. Nak sabar bila? Nak sabar bila Allah Ta'ala jemput tetamu tuan-tuan. Nak tanya bila Allah Ta'ala nak jemput, saya tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Sebab apa? Yang tu adalah ketentuan Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairun makirin. Tuan-tuan kata, macam mana kita dah rancang dah. Duit ada, tapi kalau Allah Ta'ala tak jemput, tak sampai tuan-tuan kena ingat tu.
Allah Ta'ala tak jemput tuan-tuan sebagai tetamu Allah, dia tak akan sampai di Mekah. Ada yang orang tak ada duit. Dia tak benar pun. Dia hanya orang miskin. Tapi dia, Allah Ta'ala jemput dia sebagai tetamu Allah. Sampai tuan-tuan. Walaupun dia tak ada duit. Ada seorang hamba Allah yang pergi umrah. Tapi Allah Ta'ala jemput dia sebagai tetamu tetap. Dia mati di Mekah. Itu dia. Sampai dia duduk di mana? Di dalam perkuburan syuhada. Di tanah haram. Sehingga dia menjadi tetamu tetap Allah Ta'ala di tanah haram. Yang bagaimana kata Allah Ta'ala, barang siapa yang mati di tanah haram, maka dia akan masuk dalam surga Allah Ta'ala bersama dengan Baitullah. Subhanallah. Itu jaminan orang mati yang berada di Mekah. Karamah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya minta kepada tuan-tuan yang mana yang berusaha, yang mana yang ramai-ramai ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini dapat menjadi tetamu Allah. Saya tak pernah pun tipu jemaah. Selama yang saya uruskan umrah ini, semua jemaah umrah saya berjalan tuan-tuan. Saya tak pernah pun nak tipu dan sebagainya, dan kami tidak ada rekod nak samaan pun. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Benda ni bukan saya buat, benda ni adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa pun tak boleh nak bergerak. Kapal terbang pun tak boleh, tak ada kapal terbang. Tuan-tuan nak juga kapal ustaz, kami nak kapal terbang. Kapal terbang tak ada. Saya tak boleh buat apa. Itu bukan kuasa saya, bukan bidang saya. Saya hanya usaha saja tuan-tuan. Sebagai hamba Allah, insya-Allah kita sama-sama aturkan perjalanan ini untuk sampai ke Mekah sebagai tetamu Allah. Dan saya rasa cukup penerangan saya ni. Saya minta kepada tuan-tuan yang mana ada kemiskinan, boleh tanya terus kepada saya. Saya tunggu daripada tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Bolehlah. Waalaikumsalam. Kalau kata tak kita tak cancel, jadinya pihak Ustaz akan kira simpan duit tu yang kata nak pergi tu sampai bila Ustaz? Sampai kita boleh terbang. Kita sebab apa? Kita dah bayar penerbangan. Penerbangan kita dah bayar 2 bulan sebelum kita terbang. Kalau kita minta dia kata burn. Tak boleh dah. Maka saya pun tak boleh nak bagi kepada tuan-tuan dekat puan balik duit tadi. Maka tuan-tuan puan kena tunggu saja. Sabar. As-sabru minal iman. Minta kepada Allah Ta'ala. Yang buat ni semua Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala. Tu. Nah, kita dah usaha dah. Ada usaha dah ikhtiar. Kemudian kita serah kepada Allah. Tawakal ala Allah. Itu maksudnya tawakal ala Allah. Ataupun kita kata juga yang mana kita dah usaha dah, kita minta kepada Allah supaya menjemput kita sebagai tetamu Allah. Itu kerja buat Allah Ta'ala. Nah. Hello, Puan Zura? Ya, Ustaz. Ada lagi tak? Ya, ada lagi kah? Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya ni. Ya. Ni tadi nama apa? Nama Ilyas. Ilyas, Ilyas. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Ya. Tuan Ilyas nak tanya apa? Tak dengar ni. Buka sound. Tadi buka sound, tak dengar. Ya. Saya nak tanya, kerajaan Malaysia buat umur kan daripada 18 sampai 50 kan? Ya. Lepas tu yang kita yang umur 70-an ni, agak-agak bila masuk yang boleh dapat pergi 2 tahun lagi kan, 1 tahun lagi kan? Itu masalah dia. Sebab
Arab di Malaysia pun dia buat 18 hingga 50 ya. 50 Kami pun pening kepala tu bila masuk dalam WhatsApp, saya tak boleh nak terang satu-satu sebab berubah. Ada berubah. Kalau umur tu ya saya pun heran macam mana lah Malaysia pula dia kata takut lagi bawa balik Vera tu ke Malaysia pula. Ramai rakyat Malaysia pula kenal esok ni. Tu dah bagi had 18 sehingga 50 ya, 50 tahun. Ni sampai bila? Sampai isu ni lebih kurang dalam 6 bulan ni. Tempoh ni lebih kurang 6 bulan. Baru dia suruh pula. Kita pun dah meninggal macam mana? Kita meninggal. Innalillah. Tapi niat kita ada dah. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kepada kita umrah. Ya. Kita pun 70 nanti. Sayang. Tuan-tuan. Umur dah 70 dah. Tu saya kata undang-undang ni pun bukan saya buat. Ni saya buat. Baiklah Ustaz. Tapi tak lupa. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ada tanya lagi? Ustaz, lagi satu Ustaz. Maaf. Ya. Yang kata tunggu sampai dimaklumkan nanti tu untuk mengelakkan sebarang penambahan kos kau Ustaz? Ya, saya kasihan kepada tuan-tuan semua sebab jemaah kita ni bayar harga dah. Nah, kalau kita nak kena kata 6,500, nak kena tambah pula lagi 3,000. Jadi berapa dah? Jadi 9,500. Nah, tu tempoh dia pula 10 hari ya. 3 hari duk ada di Mekah, 3 hari duk ada di Madinah, dia tak boleh keluar, tak boleh masuk dalam Masjid Nabawi. Tu Arab Saudi punya undang-undang. Kita duduk di Mekah, duduk dalam hotel lah. Nak semayang pun dalam hotel, bukan dalam Masjid Nabawi. Rugi dah. Kita biar kita reda dulu semua. Saya kata berjalan, baru berjalan. Jom kita jalan. Biarlah ibadah kita ni ibadah yang sempurna. Hati pun kita sempurna. Kita buat pun dalam keadaan yang tenang. Maka yang tu lebih baik. Saya apa nak? Ya. Ada lagi nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang visa. Oh ya, visa ya. Visa kita akan tamat bulan 3, betul tak? Visa kita akan tamat bulan 3 kan? Ya. So kalau kata kita tak pi bulan 3, so katalah kita akan kita pi selepas visa kita tamat macam mana? Dan tu kami akan submit lain. Kos tu pun saya kena tanggung itu. Dulu kita dah bayar dah 800 seorang visa. Tengok-tengok tak boleh pi. Yang tu pun saya akan bincang dengan tuan-tuan balik. Kita nak submit balik visa tadi. Nak hidupkan visa supaya kita boleh terbang. Yang tu akan kena tambah jugalah. Mungkin 400 ke, saya tambah lagi 400 ke. Kalau saya tambah semua 800 kali dengan 100 orang, saya pun lari. Kan? Tu masalah dia. Beratus-ribu. Ya, visa kena 800 ke tu juga. 800. Dia akan jadi 500 lagi. Bila tambah 1,500 kali dengan 770 orang. 70. Tapi 35 orang tu lebih tu. Teruk tu. Lagi. Teruk. Teruk lah. Itu dah saya dah bayar dah. Duit tu pun macam tu ya. Visa dah. Tapi tak terbang. Ni nak tanya Ustaz ni. Ya. Kita umur 70 tahun. Kalau dah kita pun tak dah esok, hasil duit pembayaran tu kira halal terus lah. Yang mana? Duit yang kita bayar nanti umrah tu, tak dapat ni. Dah kita meninggal lah, 70 tahun punya umur 8 tahun macam mana. Tak tahu kan, tak boleh tu. Saya perlukan surat mati. Surat kematian. Lepas tu kita boleh ganti balik kepada waris. Oh, yang mati tu, kita mati tu. Ganti balik. Yang pergi. Supaya duit yang kita bayar tiket penerbangan tu tak burn.
Ya. Cek lagi. Okey. Tiket kapal terbang pun tak ada tu 4,000. Ya. Sekarang tu dah ada 4,000. Pergi balik. Seorang 4,000. 4,000 Tu visa lagi 1,500. Banyak. Hotel lagi, makan lagi. Itu kos ni ikhlas saya bagi tahu. Ni orang payah nak cerita tu. Harga-harga dia berapa. Ya, tak apalah. Visa pun orang jangan nak bagi tahu. Ni 1,500. 5,500. Lepas tu 5,500. Tu apa bah lagi di sana, hotel kita di sana. Apa pun tak ada. Nak kata saya nak ambil untung yang banyak, dah. Saya pun sekadar boleh bawa tuan-tuan berjadi tetamu Allah. Itu ya. Itulah masalah tu. Kalau masalah bidal, kalau dia kata 2 tahun lagi kau boleh pergi umur 70, tidak lah kalau kerajaan Malaysia ni kalau kita tahu. Udah undang-undang sekarang ni dia akan berubah. Duduk macam tu dia akan tak lagi dia tengah Arab Saudi ni pun, kalau orang tak pergi sana pun duit pun tak masuk sana. Dia bagi pula Arab Saudi macam tu. Dia kadang-kadang dia berubah sebab Arab ni tu yang turun ayat Quran tu. Dia suka berubah. Dalam perjanjian jual beli pun dia berubah, harga pun dia berubah. Arab Saudi punya perangai dia lain. Macam kita pergi ke sana, dia bagi orang Arab dulu masuk. Kita duduk beratuk lah dekat kaunter tu. Dia nampak orang Arab, dia bagi orang Arab dulu. Dia asabiah banyak. Dia jenis bangsa dia akan utama. Kita ni tunggu, kita pun dah heran lah. Pasal apa bagi Arab tu baru saja dia turun daripada kapal terbang. Bagi kita dulu. Lagi kita ingat, dia kata pergi masuk ke belakang. Tak bagi kita last sekali. Itu perangai Arab. Jelah tunggulah kita. Kena jenuh tunggu. Arab lain, dia bukan macam Malaysia. Malaysia kalau kita pergi, kita kena kultur lain tak? Kultur lain lah. Kalau kerja pergi nak kultur lain lah. Tak apa, saya bagi taklimat lagi puas hati. Saya jadi saya tak puas hati. Saya kena ke depan dengan tuan-tuan tu. Tapi tak apa, saya pun tak boleh mengelak. Saya pun tak boleh keluar. Betul ya. Saya nak pun jadi pergi lah. Kau jadi pergi tu dah balik pula. Saya nak pergi dah di Sungai Petani pun tak boleh. Tak bayar. Ustaz, yang saya punya tarikh pergi dulu tu 26 hari bulan 3 tahu Ustaz. Maksudnya masa tu masa tarikh saya tu memang dah ada sekatan. Visa memang tak sempat buat tahu Ustaz. Dia dikira sekali ke? Lagi satu pasport tu memang pihak Ustaz akan simpan ke? Pasport tu kami simpan dulu. Sebab visa ni dia automatik tau. Ni kalau 20 bulan 3 ni kita dah buat visa dah. Jangan dah sampai dah. Sebab apa? Dia sebelum kita terbang dia kena seminggu sebelum tu dah kena submit dah. Dia sebulan visa tu laku. Ada yang setahun dia laku. Tu visa dia lain pula. Tapi yang saya punya memang tak sempat buat Ustaz. Memang dah kena orang kata apa, kena sekatan kan. Memang visa memang masa yang 26 bulan 3 tu memang tak sempat buat langsung. Tak apa, kita akan cek tu sebab kami ada yang dah buat dah visa. Kita akan cek kalau kita belum lagi submit dan visa pun tak keluar lagi, maka kalau esok ni kita nak buat penambahan visa lain baru kata 1,500, kita akan tolak daripada harga tu. Bermakna dia kurang lah. Dia tak beban lah. Ya? Boleh faham Cik Zura? Boleh Ustaz. InsyaAllah.
Umur Ya, ada lagi kah pertanyaan? InsyaAllah saya buka ni. Ya, baik. Apa nak Sabar ya, insyaAllah. Doa banyak. Minta doa insyaAllah. Ini nak tanya apa? Ha? Jangan sekal ni nak tanya untuk nak tanya hal di sana untuk tuan. Tak boleh. Kalau hari biasa kita boleh pergi yang keluar pergi masjid ni zakat kena buat di hotel. Zakat di masjid pun tak boleh. Baru ni saya pergi masjid daerah. Nak buat apa lah? Tak bawa sejadah. Dia kata sila jangan masuk, duduk di luar. Alah, saya sembahyang atas jalan tar. Dia berkata, Allah, pasal apa sembahyang sini? Tak boleh masuk. Pak Gad tak bagi masuk dalam masjid. Tak bawa sejadah. Saya nak buat macam mana? Saya sembahyang atas jalan tar. Tak apa, ada masuk waktu zuhur, saya sembahyang. Saya kata sembahyang di mana-mana pun wajib. Dah bila waktu. Tak sembahyang dalam masjid. Tak apa, saya sembahyang atas jalan tar. Saya biasa dah sembahyang atas jalan tar pun biasa. Sembahyang atas batu pun biasa. Dalam atas bangku pun biasa dah. Tak apa. Saya kata, saya tak kisah. Itu masalah sekarang ni. Alah, pergerakan pun kena tengok di sana ni. Pergerakan pun kena. Sebab nak pergi ni nak kena jaga nyawa. Nyawa tu wajib. Ibadah juga. Bila nyawa tu dia wajib kena jaga. Kena jaga pakai mask juga. Kena mengelak daripada wabak tu juga. Tapi tak kena jaga. Tak ramai. Dah lah. Kita pun umur pun pendek dah. InsyaAllah tak apa. Jahat tu Allah Ta'ala yang balik. Jangan rasa rugi pun. Nak jadi tetamu apa dengan rasa rugi. Nanti lah kita teringat nak pergi kan. Jemput kamu apa. Apa guna? Dia hanya kita. Bila kita sampai di sana. Apa masalah hilang. Subhanallah. Ini pengalaman saya. Sampai di Mekah. Sahabat-sahabat pun. Apabila Rasulullah bawa 10,000 orang. Orang-orang yang berada di Madinah nak bawa masuk ke Mekah, Mukarramah. Tiba-tiba dihalang oleh Abu Jahal. Hudaibiyah. Sehingga mereka buat perjanjian dengan Nabi SAW. Bahawa kamu tak boleh buat umrah pada tahun ni. Hari ini kamu ditangguhkan. Tahun depan. 10,000 tu. 10,000 jemaah. Rasulullah bawa umrah yang pertama. Ramailah orang protes kepada Rasulullah. Tu Rasulullah tu orang protes. Kata kenapa tak boleh masuk, awak tak boleh masuk. Ada saja soalan saya buat. Ada soalan. Tu kena sabar. Nak buat amal ibadah ni memang kena sabar. Itu hati. Jangan orang kata apa, kita kata awak lah. Tak jawab dalam. Saya tak ada jawab dalam tu. Sebab apa? Dia berubah-ubah. Dalam WhatsApp, tak lagi dia berubah. Tak lagi main undang-undang ni. Tak lagi tuan-tuan pula kata apa? Ustaz ni saya kata kono, saya kata kau ni. Sebab yang tu memang berubah. Tiap-tiap waktu dia berubah. Dia punya undang-undang. Betul tak tahu. Tu saya pun tak boleh faham. Yang katakan Ustaz Hanafi. Pasal apa Ustaz Hanafi tak boleh jawab? Ustaz Muhammad Hanafi tu umur baru 20 tahun. Budak lagi. Saya ni orang tua dah. Mereka budak-budak. Mereka tak tahu lagi. Tu masalah dia. Dia Muhammad Luqman Hakim baru umur 24. Budak-budak ni dia tak tahu. Saya ni umur tua dah. 52. Tuan-tuan nampak saja Muhammad Hanafi tu badan besar. Tapi umur 20 lagi. Budak-budak lagi. Tak tahu nak jawab. Mana? Ya. Ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya. Kalau kata orang yang nak pergi umrah ni dia meninggal kan? Ya. So saya boleh wakil kat Ustaz tak untuk continuekan umrah tu? Upah macam upah lah. Upah haji ya? Upah umrah. Boleh. Boleh ya? Buat upah umrah kita boleh 450 ya? Tak ada orang yang nak pergi ni dia meninggal. Oh nak buat ganti? Tak, bukan ganti ataupun nak suruh Ustaz continue buat untuk dia walaupun dia dah meninggal. Boleh.
Boleh lah kan? Boleh. Pun boleh ke? Ha? Ganti tak Apa boleh? dah? Ganti tak boleh kan? Kalau ganti orang lain tak boleh Ya. kan? Cuma kita Boleh. boleh ganti. Boleh ganti. Oh, boleh ganti. Itu yang saya kata minta surat kematian tu. Kalau kita akan maklumkan kepada penerbangan pun minta nama orang yang akan ganti. Oh. Sebab dia ni dalam keadaan COVID ni. Kalau tu boleh dia pergi. Tapi kalau boleh tu nak ganti tu biarlah daripada waris dia sendiri. Tak petikaikan. Tak ni orang kata awak bagi kat orang lain. Petikai pula, waris petikai pula. Kan? Tapi apa? Pasal apa bagi kat orang lain pergi? Jenuh saya nak jawab lah. Okay. Faham tak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada jemaah kita bulan 4 seorang meninggal dunia. Dia bagi dah surat mati dah, kita pula dah tukar dah dia punya nama anak dia sendiri pergi, anak lelaki dia. Dia tu Hotel Anjung. Dia bulan 4. Bulan 3. Bulan 4. Sorry 20 bulan 3 juga dia pergi. Tapi dia meninggal dunia. Kita dah tukar dah nama kepada anak dia. Tu boleh. Tapi kapal terbang kata dia tak ada kapal terbang. Sebab kapal terbang lah ni tak terbang. Yang terbang hanya di Malaysia saja. Macam Asia daripada Belpa sampai ke Kuala Lumpur saja. Lain dia tak buka, tuan-tuan. Faham tak? InsyaAllah, mintalah dia buka insyaAllah. Kalau terbang buka kita bergerak. InsyaAllah kita pergi. Pujuk hati memanglah, siapa pun marah tu. Tak apa, kita pujuk hati kita. Pujuk hati. Sabar. Kita minta kepada Allah supaya jadikan kita sebagai tetamu Allah insyaAllah. Tak boleh pergi mana? Tak apa lah Ya. kalau kita pergi. Dah, nak ni 30 kata tak boleh pergi. Nanti undang-undang ni Malaysia boleh berubah. Ustaz kata boleh berubah. Ya, boleh berubah. So, dia boleh berubah ke mana. Kita tahu perubahan ni ada. Kita boleh pergi juga. Kalau tak boleh pergi, tak boleh nak buat apa. Kalau mati, mati. Kita ganti yang lain. Saya pun kena pergi juga. Sebab apa? Anak saya Muhammad Hanafi tu umur 20. Dia nak buat jemaah tu, dia ada orang sokongan belakang dia. Boleh. Boleh takut budak-budak lagi. 50 lebih tak tepi tu. Untuk 50 lebih tak boleh masuk kan? Tak boleh masuk tu. Saya pun susah hati. Sama lagu kami. Tapi tak apa. Tak berlaku lah. Ada umur, ada masa dia lagi. Ada depan. Ada masa insyaAllah. Kita jalan lah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah kalau Allah Ta'ala bagi. Tahu kita boleh. Tak, saya dengan orang saya ada susah hati. Tapi nak buat lagu nak. Hak Malaysia buat lagu tu. Semua buat tu kita nak buat. Kalau dia lagi umur 70 dia mungkin kita tak larang, tak apa. Tak penyakit ni ada Ustaz tak? Penyakit ni bukan kita buat. Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kapal terbang tu dia tak boleh terbang, bukan kita je pun. Kapal terbang tak ada. Hanya ke Allah Ta'ala pasal apa hujan, sedangkan hujan tu Allah Ta'ala bagi. Sama nak panas pula. Itu yang Allah Ta'ala sebut fabi'i ala'i rabbikuma tukazziban. Padahal nikmat Allah yang kamu kufurkan. Saya nak jawab tak boleh. Pasal apa hujan? Allahu Akbar. Aku nak jawab macam mana hujan? Hujan dah Allah Ta'ala bagi hujan. Terimalah. Allah Ta'ala bagi panas. Pasal apa panas? Tuan-tuan tanya saya tak boleh nak jawab panas itu. Sebab apa? Sebab panas tu Allah Ta'ala yang menentukan. Apa tahu. Banjir sana nak buat dua lah. Banjir sana, banjir sini pun tak buat tu ke? Bukan kita nak buat. Damai. Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Ustaz ni asal orang mana? Saya asal Pondok Sungai Akap ya. Kawasan kita juga lah. Tak minta lah. Tengok orang saya dulu agama Pinang. Saya bertugas selama 18 tahun.
Lepas tu sebab ramai sebab anak murid saya minta nak pergi umrah. Yang banyak yang pergi umrah ni semua anak murid saya. Baik. Tak Dok, apa. bukan apa Ustaz. Ya. Apa? Sebab kadang-kadang tu dalam grup tu dia update apa-apa. Jadi kan orang yang dalam jemaah tu rasa macam tertanya-tanya. Benda tak ada apa-apa berita kan. Kadang Tanya bila terus telefon saya. apa tu? Terus telefon saya. Tanya terus. Yes, Nombor saya 0194104431. 019-410. 4431. Okey Ustaz, terima kasih. Ya, sama. Ni kalau esok Ustaz kerja boleh tu, Ustaz diumumkan juga kan? Ya, saya umum juga. Sabar juga. Tak kena ni lah Ustaz mesti abang kan. Kita boleh pergi. Saya tak mau simpan lah. Kalau boleh saya nak bawa hari ni juga. Penerbangan saya ada satu lagi. Balkan. Dia ada 40 orang. Pun tak boleh pergi. Dia bertanya sebab apa tak boleh pergi? Sebab London London lagi banyak COVID dia. Di Turki pun banyak. Eropah pun banyak lagi saya kata. Itu nak pergi kah? Kapal terbang tak ada. Saya nak bawa ke sana. Bayang. Tu trip pergi Balkan tu. Eropah. 15 hari. 40 orang juga tangguh. Dah ada 7 penerbangan ni. Saya punya. Termasuk dengan umrah. Lagi satu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tuntut balik. Apa pun. Kalau tuan-tuan tarik dari. Ni perjanjian kita dah buat dah. Minta maaf. Bukan saya ubut tuan-tuan. Ini peraturan. Sebab tuan-tuan dah sign. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan nak batalkan penerbangan tak mau pergi juga. Duit dia semua burn. Dia ada syarat sini. Habis semua tuan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya sikit. Halo, Assalamualaikum. Ya, tuan ya. Saya tanya. Okey, macam ni sekiranya sekarang umur dah 60, saya nak ganti anak saya yang umur muda pergi, boleh tak? Umur muda. Kalau umur 10, kita dah submit dah penerbangan. Penerbangan di luar negara, dia tak ada umur. Dia 60 pun boleh terima. 70 pun boleh terima. Masalah tu undang-undang Malaysia. Sekarang Malaysia tak bagi pergi yang umur 50 ke atas tak boleh pergi. Sekarang kita nak bagi anak kita yang umur muda pergi. Boleh tak kita ganti nama kita? Boleh, tapi kita kena buat surat pula banyak sikit lah. Kita nak abang kat penerbangan nak tukar nama. Boleh? Kalau boleh tak apa, tengoklah macam mana. Tapi kena tunggu penerbangan tu buka dulu Ya, kita tahu tengoklah penerbangan tu kalau kerajaan Malaysia bagi umur yang 60 ke atas boleh pergi, tak apalah. Kalau tak boleh pergi, nak tunggu lama sangat, kita boleh gantilah anak kita yang muda pergi. Ya, boleh. Ya, tak apa. Boleh. Ni macam saya ni, dua sama-sama umur ni 70 tak boleh pergi dua-dua lah kalau. Itu kalau nak ganti anak tu boleh lah dua. No? Boleh. Tapi kalau lama sangat lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Bersama-sama. Dia sebab undang-undang sekarang ni dia akan berubah dalam 3 bulan berubah. Ni kalau kita nak pergi Ustaz, nak bawa bekalan minyak mana? Bekalan tak ada pergi lagi. Nanti saya peringatkan balik. Masa kita nak pergi esok ni, kita akan abang apa yang perlu kita bawa. Kita akan WhatsApp balik. Berapa banyak tukaran. Dia nak buat dalam itu semua ada, insyaAllah. Baiklah Ustaz. Tunggu insyaAllah. Doa banyak-banyak. Ya doa. Ya Allah. Ada abuan kita ada. Dah lah bakal doa lah semua. InsyaAllah. Ada rezeki, ada lah.
Ada lagi kan nak tanya? InsyaAllah. Kalau tuan-tuan boleh lintas, merintasi negeri, boleh main jumpa terus kat saya. Macamnya. Ataupun telefon terus, tak apa. Tapi jangan telefon tengah malam, pukul 12 janganlah. Saya pun tak ada. Itu apa-apa hal kalau boleh, Ustaz beritahu semua. Ya, saya akan beritahu. Ni saya macam ni, saya tak berapa puas hati. Jumpa, buat perjumpaan. Buat perjumpaan, saya puas hati. Kita berjumpa semua, bercerita penangan. Ya. Nah, ni kita nak berjumpa pun lalu ni dah kena pakai yang ni lah. Nak pakai ni, nak macam mana? Jumpa, tengok muka, tengok. Ustaz nampak tak muka saya? Tak nampak kepala. Nampak kepala. Saya nampak kepala ya. Tu punya duk saya ingat Nabi umrah ambil gunting rambut pendek sebab Nabi sangat cukup sana. Jangan potong rambut. So nak kita tawar tu biar kita gugurkan rambut kita di Mekah Karamah. Itulah. Biar panjang tak apa. So kita tahlul dengan rambut kita gugurkan. Allahu Akbar. Baik saya pernah 70 tahun. Oi, 70 tak apa. Allah yang baik. Allah Ta'ala bagi umur 80 pun sampai. InsyaAllah. Kuat dengan tak kuat. Takut yang tu lah. Kalau tak kuat. InsyaAllah minta ya ke Allah Ta'ala. Baiklah Ustaz. Ya. Banyak sabar. So ada soalan orang lain lagi pun. Tak ada soalan pun. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tu yang kami terima ya Allah. Kami menghadap kamu Allah tu. Mana dah? Ya Allah, tidak ada syirik melainkan Kau ya Allah. Kami datang ni sebagai tetamu-Mu ya Allah. Tadi jemput. Siapa seru? Yang ni seru oleh Nabi Ibrahim di atas Jabal Qubis yang ada dekat Mekah tu. Dia pegang dengan serban dia sambil dia pusing, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Allah, aku akan sampaikan surat ini sampailah kepada kalbu manusia-manusia ni. Sulbi manusia-manusia tu. Tu dia. InsyaAllah. Allah Ta'ala sebenarnya dah jemput kita dah. Allah Ta'ala jemput dah. Hanya waktu dia saja. InsyaAllah sampailah kita. Minta doa kepada Allah Ta'ala. Banyak dah sebut. Rabbi yasir wala tu'asir. Rabbi tamim bi khair ya Allah. Minta. InsyaAllah. Allah Ta'ala memudahkan. Nah. Ada yang lain nak tanya ke lagi? Saya buka lagi ni. Malaysia kata undang betul. Malaysia. Dia Malaysia yang bagi undang betul tak boleh pilih umur. Asia pun semua kena buang. Asia pun kena buang habis. Kata-kata dia pun kena buang habis. Dia bagi umur, Malaysia bagi umur begitu. Sampai 50 dekat 50 dah boleh pergi. Tapi undang-undang dia boleh ubah tu. Mana tahu. Apa yang tu sementara. Yang tu bukan Arab. Bukan Arab Saudi. Isu nak habis tu dia buka. Habis tu dia buka. Boleh ke? Tak betul. Dah orang perempuan tanya ni 70 tak lebih. Boleh perubahan dia tu. Tak tahu. InsyaAllah. Lah ni undang-undang saja. Lagi Tuan-tuan lagi nanti dah berubah lah. Dia ubah boleh pergi. Dia pergi. Dia mau 70. Susah. Ini kita kali suka-suka kita. Kerja apa itu? Itu kena ikut. Tak apalah. Tuan-tuan nak tanya terus ya. Telefon terus dengan saya. 0194104431. Tak payah WhatsApp. Saya malas nak baca WhatsApp dan malas nak balas WhatsApp. Nanti saya balas pun okey. Setuju. Ya, tentu ya. Saya segan sikit. Saya minta maaf. Saya segan nak balas WhatsApp ni. Lagi saya bukan gambar penuh. Bicara umur tu nak tekan. Kalau boleh telefon lebih terus.
Senang. Saya buka 24 jam tapi jangan malam-malam. Mana? Yang tu. Ada soalan pula. Tak ada soalan kah? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas pencerahan. Barakallahu fi jazakallah khairan katsira. Baik, baiklah. Ya. Kalau macam tu saya tamatkan talimat ni dengan jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat, alhamdulillah.